KPM. Banyaknya. Berlari berkejaran seindah bunga di taman Cikgu Aira. Kat sini. Cikgu lama tak jumpa. Cikgu buat apa kat sini? Allah, Irfan. Beli buah macam ni lah. Kita nak cantikkan kulit. Kena ada banyak vitamin C. Wah, sihatnya Cikgu Aira. Itulah, sebutlah kebetulan. Kebetulan. Rezeki Irfan. Terima Ambillah kasih. apple ini. Tapi cikgu, saya tak suka sangat buah apple ni sebab Irfan lebih suka buah cempedak. Irfan suka buah Buah cempedak. cempedak, cikgu. Kebetulan. Ha. Tadi cikgu lalu tadi dekat luar pagar ada pokok cempedak tengah berbunga. Macam pantun lah cikgu bunyi macam ni. pantun kan. Tengah berbunga. Okey. Jadi tak lama lagi tu dapatlah buah dia. Oh, ya ke? Maknanya buah datang dari bunga? Ya, Irfan tak tahu. Betul ke cikgu? Betul. Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya pengacara anda, Irfan Syahmi. Untuk hari ini, kita akan mendalami ilmu biologi bersama siapa? Tentunya kita bawakan seorang cikgu yang periang, ceria orangnya. Kita persilakan Cikgu Nurul Syairah Syukur dari SBP Integrasi Gombak, Selangor. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam. Irfan sihat? Sihat, alhamdulillah. Cikgu Irfan bagaimana? lupa cantik tadi. Betul lah tu. Kita jumpa balik di sini dalam episod kali ini bersama dengan Cikgu Aira tentunya. Dan kita juga bersama dengan jurubahasa isyarat. Kita persilakan Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya, Selangor. Itulah dia guru-guru yang akan menemani kita untuk episod kali ini. Cikgu, tadi kita ada lihat dua orang guru dan muridnya berjumpa di taman. Betul. Berdiskusi mengenai bunga dan juga buah. Jadi apa kaitan dengan topik kita pada hari ini? Jadi, Irfan, topik kita hari ini kita akan belajar awal-awal tentang struktur bunga. Kita akan belajar tentang pendebungaan dan juga kita akan belajar persenyawaan ganda dua. Akhirnya akan menjawab persoalan Irfan, asal buah daripada bunga. Jadi diharapkan murid-murid yang sedang menonton akan ada rasa kesyukuran selepas ini bila kita dah makan-makan buah lah yang ada. Okey, boleh kita teruskan pembelajaran hari ini? Silakan Cikgu Irfan Aira. sudah bersedia? Dah bersedia. Selalu kalau cikgu cerita pasal bunga ni memang rasa sangat teruja. Betul. Sebab rasanya ciptaan Tuhan kan. Okey, bunga awal-awal Irfan kita akan belajar tentang struktur bunga dahulu. Orang cakap tak kenal maka tak cinta. Jadi kita akan berkenalan dengan struktur bunga, barulah kita faham proses pembentukan buah. Silakan. Jadi ini adalah bungalah macam yang kita lihat selalulah. Kalau murid-murid kat rumah, okey, kalau dah penat sangat belajar, pergi kat luar mengambil udara, cubalah perlihatkan ataupun perhatikan struktur bunga. Kita akan lihat ada beberapa struktur utama yang murid-murid perlu tahu bila kita lihat struktur bunga. Okey, sekarang ni kita tidak lihat lagi struktur jantan dan betina. Betul tu Irfan, sebenarnya bunga pun ada struktur jantan dan struktur betina. Oh, ada perbezaan di situ. Ya, bukan manusia sahaja yang ada organ pembiakan lelaki dan perempuan. Bunga pun ada struktur jantan dan struktur betina. Bezanya, okey, dekat satu struktur bunga ni, dia ada dua-dua, struktur jantan dan struktur betina. Tapi bergantung juga kepada tumbuhan tersebut. Tetapi kebanyakannya, bunga mesti ada struktur jantan dan struktur betina. Jadi ini memudahkan proses pembiakan. Kan senang kalau manusia pun ada dua-dua, kita tak perlu cari pasangan. Ini kalau kita lihat bunga hari ini. Okey, kita berbincang dulu tentang struktur bunga yang tidak melibatkan struktur pembiakan jantan dan betina. Sebab perlulah ada organ-organ yang menjaga struktur pembiakan ni. Jadi kita lihat di bawah ni Irfan, kita ada peduncle. Peduncle? Ya, peduncle ni dia tolong pegang bunga kat situ. Dia tolong menunjukkan kecantikan bunga. Semua tu bergantung kepada
pedangkel. Jadi murid-murid, kita jangan sesuka hati saja petik bunga kat sini. Jangan sesuka hati petik potong pedangkel ni. Sebab struktur bunga ni adalah struktur yang paling berharga bagi sesebuah pokok. Kemudian kita ada sepal di sini. Sepal, okey. Sepal. Sepal ini tolong melindungi struktur bunga di atas sewaktu bunga masih dalam tunas. Jadi dia macam baby macam tu. Bayi yang belum berkembang. Bayi belum berkembang. Inilah sepal lah yang tolong melindungi. Dan yang paling cantik, kegemaran wanita selalunya adalah petal. Petal. Okey. Petal ini berwarna-warna. Adalah bunga petal merah, ada bunga petal kuning. Yang inilah yang kalau kita bagi tu kepada semua kan. Selalunya wanita suka bunga. Suka sangatlah bunga. Tertarik kepada petal. Tapi bukan wanita sahaja. Selalunya petal ni fungsi utama dia adalah untuk menarik ejen pendebungaan. Contoh dia lebah. Okey, maaf. Cikgu terkeliru dengan labah-labah. Lebah Bukan adalah labah-labah, ejen pendebungaan. Jadi boleh Irfan, itu Boleh. struktur bunga yang tidak berkaitan lagi dengan struktur pembiakan. Sekarang kita lihat struktur pembiakan jantan dan betina dalam ini. Ini adalah organ pembiakan. Ada dua. Kita lihat satu demi satu. Pertama, ini adalah struktur jantan dekat bunga. Kita lihat ada filamen di sini, Irfan. Okey. Filamen, fungsi dia adalah satu batang yang sangat halus untuk memegang enter. Kenapa enter berada di atas ini? Okey. Enter adalah organ yang paling penting untuk organ pembiakan jantan bagi bunga. Kenapa cikgu? Kenapa? Kerana di enter inilah di mana debunga-debunga dihasilkan. I see. Lagi tinggi filamen, lagi tinggi enter, lagi senang debunga ini untuk dibiakkan. Okey, itu adalah struktur pembiakan jantan bagi struktur bunga ini. Boleh Irfan? Boleh kita cikgu. teruskan? Kita nak lihat pula bagaimana organ pembiakan bagi betina pula. Bagi betina. Sebelum kita lihat organ pembiakan betina, enter dan filamen kadang-kadang kita tak asingkan. Kadang-kadang kita tanya, apakah organ pembiakan Kita jantan? satukan dia? Kita satukan. Kedua-dua enter dan filamen dikenali sebagai stamen. Oh, okey. Maklumat Stamen. baru. Jadi murid-murid bila cakap pasal stamen, kita tahu terdiri daripada enter dan filamen. Di okey. mana debunga dihasilkan? Di enter, Di cikgu. enter, bijak. Apakah fungsi filamen? Fungsi filamen adalah untuk memegang enter Semudah sahaja. itu. Debunga tidak dihasilkan di filamen. Filamen hanya memegang enter. Sekarang kita dah belajar tentang struktur jantan dalam struktur bunga ini. Kita lihat pula struktur yang paling menariklah cikgu rasa, struktur betina bagi bunga. Jadi, struktur betina bagi bunga ni walaupun nampak banyak nak ingat, tapi bukan. Selagi kita tahu, Irfan, senang. Sebab bila kita dah tahu ni, kita baru tahu dari mana asalnya buah yang awak makan sekarang. Okey. Di atas kita ada stigma. Okey, stigma ni ada strukturnya yang betul-betul menarik. Di bawah stigma ada stil. Okey. Right? Selepas stil kita ada ovari. Di dalam ovari terdapat ovum. Sama seperti ejek untuk pembiakan berita bagi perempuan, cikgu kan? Kita ada ovari dan juga ovum juga. Ya, kita ada ovari. Di akhir sesi ini, setiap kali murid-murid mungkin makan buah, sebenarnya tengah makan ovari bunga. Bagaimana tu? Nantikan. Okey, di organ struktur betina ini kita panggil sebagai carpel. Jadi, bila kita cakap struktur betina, bila sebut carpel, terdiri daripada stigma, stil, ovari dan ovule. Nampak senang kan? Sekarang ni okey lagi? Boleh lagi, boleh lagi. Boleh Kalau lagi? boleh, ini dalam bunga ni Okey. tadi, kita akan ada ujian sikit untuk Irfan. Untuk saya? Untuk. Siapa lagi bukan saya kat sini? Soalan Okey. pertama cikgu Baik. tanya yang bawah tu yang tak berkaitan lagi dengan organ pembiakan ni. Kita ada Okey. apa di bawah ni? Baik, yang bawah sekali itu untuk memegang bahagian di atas kita panggil pedangkel. Betul. Di sini? Sepal, Betul. okey.
di sini. Yang paling disukai oleh wanita di luar sana kita panggil sebagai petal. Betul. Okey, kita tengok betul tak jawapan? Betul. Tepat sekali. Tepat sekali. Okey, kita tengok pula. Belum habis lagi. Belum habis lagi? Belum Ada habis lagi. lagi? Jangan Okey. risau. Baik. Dah terbagi jawapan. Okey, Kita cepat. balik. Belum, kita tengok lagi. Okey. Irfan tak nampak lagi, cikgu? Tak nampak lagi. Okey, Okey. cepat Irfan. Okey, apa soalannya, cikgu? Organ struktur jantan bagi bunga ini. Okey. Baik, yang mana dulu? Di atas ni kita panggil Yang atas kita panggil sebagai enter. enter. Di Yang sini bawah kita panggil sebagai filament. filament. Jadi enter dan filament kita kenali sebagai Stamen. stamen. Tengok betul ataupun tidak? Kita lihat dulu jawapannya. Bijak. Terima Okey, kasih. cemerlang. Sekarang yang terakhir kita nak tengok betul tak Irfan bagi perhatian kepada cikgu bila cikgu mengajar ni. Kenapa ni, Okey. cikgu? Okey. Okey, di atas kita panggil Stigma. stigma. Ini di Okey. bawah ni kita panggil Bawahnya steel. steel. Okey. Di luar ini yang Luar bulat ni tu kita panggil ovari. ovari. Dalam ovari Dalam ovari pasti ada ovul. ovul. Okey. Kesemuanya kita panggil Mula huruf K. K. Karpel. Carpel. Kita lihat. Okey. Ya Allah, bijak. Samalah macam cikgu. Okey. Itulah maksudnya bijak anak muridnya kerana bijak je gurunya, Cik. Betul, saya setuju. Jadi disebabkan itu, Irfan boleh ambil satu buah apple di sana. Iya ke? Di sana, Oh, Irfan. di sana. Ingat yang bukan betul ni? bukan. Itu ganjaran buat Irfan. Okeylah. Terima kasih, cikgu. Irfan akan lekatkan dulu di sini. Okey. Itu dia satu buah apple. Satu buah apple bermaksud Irfan telah berjaya menguasai kesemua struktur bunga utama. Diharapkan murid-murid di luar sana tidak merasakan struktur bunga ini sesuatu yang susah. Betul. Irfan belajar 5 minit, Irfan? 5 minit. Boleh jawab, insya-Allah. Okey, cikgu, terima kasih atas penerangan di segmen ini. Kita dah memahami dua kata apa struktur pembiakan bagi betina dan jantan untuk bunga dan banyak lagi perkongsian yang akan diberikan oleh cikgu, tapi kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di slot menengah atas Didik TV KPM untuk biologi. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentunya kita bersama dengan Cikgu Aira. Cikgu, kenapa kita berpakaian seperti seorang saintis hari ini? Sebab hari ini Irfan kita akan mengkaji tentang pendebungaan dan percambahan debunga. Menarik tak? Menarik, cikgu. Jadi, sebelum kita melakukan penyiasatan saintifik, biarlah cikgu terangkan serba sedikit tentang penyiasatan saintifik kita pada hari ini. Silakan. Jadi, kita akan lihat pendebungaan dan persenyawaan. Sebelum tu Irfan, perlu kita faham apakah maksud pendebungaan. Okey, kita tahu debunga asalnya daripada enter ini. Jadi, untuk persenyawaan berlaku, debunga ini perlu melekap kepada stigma. Betul kan? Ini adalah organ pembiakan jantan, ini adalah organ pembiakan betina. Proses perpindahan debunga daripada enter kepada stigma itu yang kita panggil pendebungaan. Dan pendebungaan ini boleh berlaku sendiri, maksudnya dalam struktur yang sama, ataupun debunga ini boleh dibawa angin dan pergi melekap di stigma bunga yang lain. Itu adalah pendebungaan silang. Baiklah Irfan, kita lihat kat sini. Okey, murid-murid tahu ini adalah struktur debunga yang dihasilkan oleh enter. Ni kalau cikgu zoom, macam inilah rupa debunga tersebut. Dalam mikroskop, cikgu boleh nampak Dalam ke? mikroskop. Kita boleh nampak sebenarnya dan sebenarnya murid-murid boleh laksanakan penyiasatan saintifik ini di sekolah. Ini adalah debunga yang matang. Okey, ada 2 nukleus di situ. Murid-murid pasti tahu nama-nama nukleus. Ini sebenarnya gambar debunga yang ada pada bunga raya. Ini kalau kita zoom, kita nampak ini semua adalah debunga tersebut pada enter dan dipegang oleh filament. Di atas ini adalah stigma. Di mana sekiranya debunga ini melekat pada stigma,
barulah berlakunya proses Pendebungaan. pendebungaan. Jadi, Irfan, Ya, kita saya. akan lihat di sini, ini adalah struktur debunga. Tadi kan cikgu kata terdiri daripada dua nukleus. Satu nukleus tiup, satu nukleus penjana. Jangan risau, tak susah pun Irfan kan? Satu debunga ada dua nukleus. Nanti kita akan tengok apakah fungsi kedua-dua nukleus ini. Dan bila debunga ini sampai, debunga ini akan mula bercambah atau bertunas ke bawah. Okey. Kenapa Irfan? Kejap lagi, inilah penyiasatan saintifik yang kita akan lakukan bersama-sama Dah tak sabar pada ni, hari cikgu. ini. Tak sabar ya? Okey. Okey. Boleh kita mulakan? Boleh, tak ada masalah cikgu. Boleh ke Okey. sini bersama Irfan. Di hadapan Baik, cikgu ini kita ada dan di apa? hadapan Irfan, kita ada mikroskop cahaya. Alright, di sinilah yang kita akan gunakan untuk melihat Okey. percambahan debunga. Baik, sementara Jadi, tu kita kena pakai apa ni cikgu? ini adalah sarung tangan kerana kita menggunakan pewarna asetokarmin. Okey. Jadi pewarna ni kalau melekat dekat kulit Aha. kita mungkin akan sukar untuk menghilangkan Hilang, dengan susah air untuk biasa. ditanggalkan. Okey. Boleh Irfan? Boleh cikgu. Boleh. Lagi Okey. sebelah cikgu. Tak apa, sebelah pun Sebelah boleh. pun Sebab okey. satu je kita akan gunakan Okey, untuk boleh. melihat Baik. debunga ini. Jadi Irfan, Ya, mungkin saya. Irfan dah ada slide kaca berlekuk di situ. Ada cikgu? Dah, Irfan dah boleh ambil Okey. satu slide kaca berlekuk. Baik. Okey. Ambil. Bentuknya macam ni. Dia ada lekuk dekat dalam. Bezanya daripada slide kaca biasa, Okey. tiada lekuk. Jadi yang ni yang kita akan gunakan untuk eksperimen kita pada hari ini. Baik, kita Boleh? lihat lagi sekali. Okey. Oh, ada lekuk di situ berbeza dengan yang biasa. Okey. Ya. Ini untuk kita melakukan penyiasatan saintifik. Untuk melihat struktur debunga. Okey, cikgu. Boleh. Irfan agak-agak boleh rasa dah kot kenapa kan kita guna slide kaca berlekuk. Tapi tak apa. Cikgu akan tanya nanti Okey. kenapa. Irfan ada Boleh. masa untuk fikir dulu. Okey. Kita kena buat dulu, baru Irfan nampak Kita nanti. buat dulu. Okey. Jadi Irfan, di hadapan Irfan ada larutan sukrosa 10%. Okey. Okey, Irfan boleh ambil dan titiskan. Okey, okey 10% titiskan di Titiskan 2 titis sahaja Okey. dekat slide berlekuk. Slide kaca Baik. berlekuk. Okey, kita ambil. ambil dulu. Boleh. Okey, kita ambil 2 titik ya. 2 titis. Titik yang pertama, titis yang pertama. Sikit saja. Tak perlu banyak pun. Okey, kita letak tepi dulu. 1, 2. Okey, Irfan boleh? tak tepi. Boleh. Okey, seterusnya cikgu. Seterusnya, jadi sekarang dekat kita punya slide kaca berlekuk sekarang, Okey. kita dah ada satu larutan sukrosa. Aha, Larutan di nampak? sini di atas Okey. slide kaca berlekuk. Nah, Baik. sekiranya tak apa, murid-murid kat rumah boleh buat ni. Betul, mudah je ni, eksperimen okey. penyiasatan yang sangat mudah. Jadi, Seterusnya. boleh ambil, ini adalah bunga raya lah. Cikgu Ah. ambil, sebelum ambil tu kata, minta maaf, kita ambil untuk murid-murid di luar sana belajar. Okey. Jadi ini adalah debunga. Kenapa dekat saya sini. bunyi macam layu cikgu? Memang untuk cikgu je yang segar. tak apa, untuk saya kan Irfan murid. layu. Jadi Okey. Irfan boleh titiskan sedikit. Titiskan Ambil sedikit. kan? Okey, kita Jadi, ambil. Kita ambil, gunakan forceps ini Okey. ataupun kita boleh pegang, tak ada masalah. Pegang di hujung, Baik. ambilkan beberapa debunga Okey. supaya debunga ni dapat masuk dekat larutan sukrosa itu. Oh, kita ambil cikgu eh? Ya, biasanya pendebungaan debunga tu yang kena terbang kepada stigma. Betul juga. Kan? Sekarang ni kita letak debunga dekat larutan sukrosa. Okey, dah cikgu. Okey, sudah. Dah selesai. Jadi sekarang ni belum dah siap ke kita punya slide ni? Belum lagi Belum rasanya. lagi. Okey. Murid-murid mesti tahu asas dia. Jadi kita kena ambil pewarna. Pewarna yang kita gunakan adalah asetokarmin. Okey. Okey, kita ambil dan kita boleh titiskan. Berapa titis cikgu? Kita boleh titiskan satu titis Satu sahaja. sahaja. Okey, kita ambil dulu. Hati-hati. Okey. Titiskan sahaja. Titiskan sahaja. Satu titis pun dah Okey. cukup. Dan sifat asetokarmin ni adalah dia merengsa sedikit. Jadi Okey. murid-murid berhati-hati. Dan seperti yang cikgu katakan, pastikan menggunakan sarung tangan. Kan kalau lekat dekat kulit kita, payah nak keluarkan. Jadi sekarang ni Ya, sebenarnya kita letak adalah slide kaca. Okey. Mungkin kita boleh letakkan slide kaca
Tak apa, kalau murid-murid dekat rumah mesti ada slide kaca kan? Okey, kita akan tutupkan dan menggunakan jarum tenggek ni. Okey. Kalau ni kan, ini cikgu buat demonstrasi. Kalau inilah slide kaca tersebut, murid-murid sebab ingat kertas 3 memang memerlukan penyiasatan saintifik. Jadi murid-murid dah kena tahu prosedur-prosedur ni. Betul. Kita gunakan jarum tenggek macam ni, slow-slow, okey, perlahan-perlahan turunkan kerana kita tak nak ada buih-buih yang melekat. Okey. Jadi lepas tu Irfan dah siap, Irfan pusing dulu ke objektif lensa yang paling rendah sekali. Yang paling pendek itu adalah yang paling rendah. Kita pusingkan ke sana. Dan boleh letakkan slide yang diletakkan tadi. Bismillah. Bismillah. Okey, kita letakkan dulu. Letak kat situ. Baik, di atas cikgu Ya, di atas. Okey. Okey. Jadi disebabkan ini adalah mikroskop cahaya, jadi murid-murid perlukan pencahayaan yang terang untuk melihat debunga dalam slide ini. Jadi pastikan dalam makmal, penyiasatan di makmal, gunakan mungkin di tepi-tepi makmal di mana pencahayaannya lebih terang dan murid-murid boleh tengok. Irfan cuba tengok dekat bawah tu apa yang Irfan nampak sebenarnya. Okey, kita lihat melalui ini cikgu Okey, lihat. kita lihat dulu. Irfan boleh pusingkan sebenarnya Pusingkan. kalau jangan risau mikroskop kalau okey. kalau mikroskop ini position gunakan position yang paling Yang selesa, sesuai. yang Betul. sesuai. Janji kita boleh nampak. Okey. Irfan nampak tak apa tadi? Okey, Ifan tengok lagi sekali cikgu. Okey, kurang jelas cikgu. Mungkin Kurang ada jelas. masalah pencahayaan Mungkin ada Mungkin. masalah pencahayaan. Jadi di sini tadi cikgu telah terangkan macam mana pendebungaan adalah proses perpindahan debunga kepada stigma. Tapi Irfan, Ya, debunga dia tak ada mata. Macam mana dia tahu dah sampai stigma? Jadi, kan? Macam, how? Okey, dia tak tahu kan? Jadi, bila dah sampai stigma ni, macam mana dia tahu? Dia perlu mula bercambah kan? Jadi, ini yang tadi yang kita lihat dalam mikroskop yang Irfan tonton tadi sebenarnya adalah nampak percambahan ataupun pertunasan debunga ini. Jadi, daripada asal debunga ini, dia mula keluarkan tiup dia dekat melunjur ke bawah. Jadi, kerana apa? Kerana dekat stigma mempunyai gula. Okey. Jadi, gula itu adalah suatu isyarat untuk debunga ini katakan, dia dah sampai stigma. Jadi, macam kita gula. tadi, kita gunakan larutan sukrosa yang mengandungi gula. Sebenarnya, gula ini membekalkan tenaga. Macam kita juga, Betul Irfan. juga, kita perlukan gula Ya, untuk- gula. Kita makan nasi, dalam nasi ada gula. Baru kita ada tenaga kan Betul. nak belajar. Sama juga seperti percambahan debunga ini. Okey. Percambahan ini menggunakan isyarat iaitu kehadiran gula pada stigma, barulah percambahan debunga ini berlaku. Baik. Okey, jadi saya. inilah masa yang Irfan tunggu-tunggu. Kenapa saya pula yang tunggu ni? Kita dah belajar banyak Okey, betul. tentang percambahan debunga. Kita dah buat penyiasatan saintifik. Irfan pun dah tengok larutan sukrosa, Dah nampak. pewarna asetokarmin. Soalan cikgu pada Irfan hari ini. Bismillah. Jangan susah sangat. Okey, Okey. silakan cikgu. Okey, apa jadi sekiranya cikgu lupa bawa larutan sukrosa hari ini, cikgu guna air suling biasa? Okey. Kalau cikgu menggunakan air suling, maknanya proses pendebungaan itu tak akan berlaku, tidak akan bercambah kerana tiada kehadiran gula, cikgu. Ya, betul. Inilah bila Irfan jawab macam ni, cikgu Okey. bangga. Maksudnya betul lah apa yang cikgu ajar hari ni. Okey, betul. Okey. Sekiranya murid-murid tak menggunakan larutan sukrosa, tidak akan berlaku percambahan debunga ini kerana tiada di mana nak dapat tenaga. Betul. No. Tiada isyarat yang akan Tiada. dibekalkan. Ya, itu yang pertama. Sekarang ni soalan yang kedua. Silakan. Soalan mula-mula tadi cikgu tanya Irfan. Okey. Kenapa kita guna slide kaca berlekuk? Kenapa kita berdebar tak pula beli yang saya biasa saja? Kenapa kita beli yang mahal sikit? Irfan. Kita gunakan kaca yang berlekut ni sebenarnya untuk kita melihat keseluruhan struktur bunga yang ada, cikgu. Debunga. Betul. Sebab kalau kita guna slide kaca biasa saja, Irfan, memang kita akan penyekkan spesimen kita. Betul. Jadi, kalau debunga tu kita penyekkan, kita tak dapat nampak keseluruhan
struktur 3D. Jadi betul, kedua-dua Irfan boleh jawab, boleh ambil satu lagi. Satu buah lagi apple ganjaran satu untuk lagi buah Irfan. apple. Okey, terima kasih Cikgu. Untuk Sama-sama. penerangan di segmen ini kita dah faham. Okey, kita telah lakukan penyiasatan saintifik mengenai proses pendebungaan. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Bersama kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM untuk mata pelajaran biologi bersama dengan Cikgu Aira tentunya. Kalau tadi kita dah selesai buat kita punya kajian saintifik, untuk zaman kali ini Cikgu, apa pula diskusi kita? Baik Irfan, bila dah masuk tentang struktur bunga ni, satu perkara yang cikgu rasa cikgu suka cerita. Semua kan cikgu suka cerita kepada murid-murid adalah keunikan persenyawaan dalam tumbuhan. Iaitu murid-murid diperkenalkan dengan persenyawaan ganda dua. Okey. Persenyawaan ganda dua ini adalah satu siri persenyawaan yang mungkin murid-murid boleh tonton hari ini, tengok betul-betul. Jadi lepas ni mungkin dah tak perlu revise dah Irfan. Dah tak perlu buat ulang kaji dah. Sebab dah faham. Senang sebenarnya tapi mungkin murid-murid kat sana kalau baca susah. Okey, kita dengar penerangan Cikgu Aira. Okey, sebelum ni kita dah belajar tentang pendebungaan. Maksud pendebungaan ini adalah perpindahan debunga daripada struktur jantan ke stigma struktur betina. Irfan juga sudah tahu bila ada dia melekat di stigma ini yang ada kehadiran gula, mula akan berlaku percambahan tiup debunga ini. Okey, kita akan lihat, kita sudah lihat sebenarnya eksperimen percambahan debunga. Jadi, awal-awal murid-murid juga dah belajar struktur debunga. Terdapat dua nukleus, nukleus tiup dan nukleus penjana. Okey. Perlu diingatkan, kedua-dua nukleus ini adalah berada dalam bentuk haploid, iaitu semua kromosomnya mempunyai satu pasangan sahaja. Kalau dekat manusia, kita boleh jumpa sel-sel yang ada haploid ini di organ pembiakan wanita ataupun lelaki. Jadi tadi kita tengok pula struktur ini dekat tumbuhan. Jadi Irfan, nampak tak bila percambahan telah pun berlaku di tiup debunga ini, maksudnya tiup debunga ni dah nampak dah keluar dekat sini, nukleus tiup awal-awal sekali keluar. Dia mula-mula keluar dulu. Dia macam dia kawan yang baik, dia kata tak apa, dia pergi dulu. Dia pergi dulu, dia yang menerajui tiup debunga ini. Di belakangnya ada nukleus penjana. Okey, murid-murid kena perhatikan betul-betul nukleus penjana ini. Okey, ini adalah keistimewaan persenyawaan ganda dua. Sewaktu nukleus-nukleus ini turun melalui stil ini, nukleus penjana menjalankan mitosis dan menghasilkan dua gamit jantan. Baik, kita tengok balik daripada nukleus penjana melakukan mitosis menghasilkan dua gamit jantan. Macam mana dengan nukleus tiup? Dia masih kekal macam tu. Biarlah kawan dia mitosis ke atas, dia kekal. Sebab fungsi dia adalah untuk menerajui jalan bagi gamit jantan ini. Jadi murid-murid, bila nukleus penjana ini telah melakukan mitosis, kita tak panggil dia nukleus penjana dah. Waktu tu orang tanya siapa nama awak, kita panggil saya gamit jantan sekarang. Dan murid-murid, gamit jantan ni, lihat sini nama huruf N ini menunjukkan ia bilangan kromosomnya haploid. Sebab nukleus penjana melaksanakan mitosis yang mengekalkan bilangan
kromosom. Harap-harap kan, cikgu harap bila cikgu cerita macam ni, murid-murid tak adalah macam takut. Macam apa yang cikgu cakap ni, haploid, diploid. Ini telah dipelajari sebelum ini. Alah, cikgu senang ingat juga kalau haploid satu, kalau diploid dua. Diploid dua. Itu kan senang je nak ingat. Senang je nak ingat. Mitosis mengekalkan bilangan kromosom. Betul. Meiosis bahagi. Macam tu kan. Ingat-ingat balik. Jadi di sini, apa yang menarik Irfan, bila dia tiup dah bunga ini akan terus pergi cari sel telur yang berada di ovul. Jadi kita akan tengok sini percambahan tiup dah bunga ini sampai ke ovul. Jadi sebelum kita lihat tu, kita tengok dulu struktur ovul. Mestilah kenapa, apa fungsi dua-dua gamit jantan? Kenapa kena ada nukleus tiup kan? Ini semua bergantung kepada struktur ovul. Tengok, cikgu cakap menarik kan benda ni? Memang. Tapi jangan risau murid-murid, ambil masa untuk kita hadam betul-betul. Ini, nampak ini adalah dua gamit jantan tadi. Mana pergi nukleus tiup? Kejap lagi kita tengok. So, ini adalah percambahan daripada tiup dah bunga ini untuk pergi kepada ovul. Cikgu just terangkan, cikgu cuma terangkan sedikit demi sedikit. Okey? Tapi tadi kita tahu dah Irfan, kalau nukleus penjana dah melaksanakan mitosis, kita panggil dia sekarang dah gamit jantan. Di mana nukleus tiup? Di bawah ini. Nampak tak baik kan kawan dia ni? Dia yang menerajui jalan pergi dekat ovul. Okey, sekarang ni nampak tak struktur ovul macam ni? Mari kita berkenalan satu demi satu. Kalau kita ambil ovul, kita besarkan dia, inilah sel-sel yang kita boleh nampak. Okey, di atas ni kita panggil sebagai sel antipodal. Right? Sel antipodal. Ada 3 dekat atas. Okey, di tengah-tengah ada nukleus kutub. Ada 2 dekat sini. Okey, yang ni penting. Kalau penting, cikgu buat star macam ni. Okey, bintang. Jadi murid-murid kena ingat. Irfan tengok, Irfan yang ni penting. Okey, okey. Di sini, di bawah kita ada sel telur dan sel sinergik. Ini pun penting Irfan, sel telur. Kalau sel telur ini adalah pengantinnya, sel sinergik ni adalah pengapitnya. Okey, faham. Memang kena ada sekali, cikgu. Ada sekali kat situ. Kenapa? Sebenarnya masih lagi penyiasatan, masih lagi dilakukan sehingga hari ini untuk kita tahu apakah sebenarnya fungsi sebenar sel antipodal, apakah fungsi sebenar sel sinergik. Namun penyiasatan yang sudah kita ketahui sekarang, sel sinergik mengeluarkan isyarat. Dia bagi tahu untuk tiup nukleus tadi dan nukleus tiup dan nukleus penjana, gamit jantan tadi dia bagi tahu kat sini sel telur dia. Dia yang tolong bagi tahu isyarat. Isyarat dikeluarkan oleh sel sinergik. Dia macam pengapit. Here. Di sini. Macam tu. Jadi sekarang Irfan, kita tengok ni. Ini adalah tiup tadi daripada debunga kan? Betul. Di atas sekali yang menerajui jalan tersebut adalah nukleus tiup. Betul tak? Dia kan kawan yang pertama sekali. Di menerajui di belakang adalah gamit jantan. Gamit jantan. Dia asalnya daripada nukleus penjana. Telah melaksanakan mitosis, sekarang dia gamit jantan. Jadi sekarang ni dia akan menembusi. Tiup nukleus akan menembusi ovul melalui bukaan kita panggil sebagai mikropil. Mikropil sebenarnya. Okey? Tapi Irfan, sedih je. Kenapa sedih pula? Lepas dia tembusi, di situlah berakhirnya tugasan tiup nukleus. Kat situ je lah riwayat dia. Betul, di situlah riwayat dia. Hanyalah untuk membuat jalan bagi gamit jantan ini masuk ke dalam ovul. Kawan yang begitu sejati. Carilah kawan sebegitu. Murid-murid. Jadi, sekarang ni bila dah masuk, apa yang kita maksudkan dengan persenyawaan ganda dua? Persenyawaan ganda dua, ingat tak tadi kita ada 2 gamit jantan. Satu gamit jantan akan mensenyawakan sel telur. Okey. Satu lagi gamit jantan. Ke mana pula dia? Kita tak kata mensenyawakan sebab mensenyawakan perlu haploid dengan haploid jadi diploid.
barulah kita cakap proses persenyawaan berlaku, bukan? Betul. Jadi sekarang ni, satu lagi gamit jantan. Gamit jantan pertama akan bersenyawa dengan sel telur. Okey. Okey. Dia akan menjadi zigot. Zigot. Zigot iaitu menjadi diploid. Dah jadi bayi lah. Dah jadi bayi, betul. Gamit jantan kedua, ke mana dia pula? akan bersama-sama nukleus kutub. Nukleus kutub. berpolar. Aha. Nukleus kutub dekat sini dan bersatu, tapi dia tidak akan menghasilkan diploid. Dia akan menghasilkan triploid. Jadi Irfan, di sini adalah asas yang murid-murid perlu ingat. Kebanyakan organisma untuk membiak perlu berada dalam keadaan diploid. Contoh, sperma yang haploid berjumpa dengan ovum yang haploid, persenyawaan berlaku, jadilah diploid. Di sini, gamit jantan yang haploid berjumpa dengan sel telur yang haploid, jadi diploid, jadi boleh jadi zigot, bukan? Betul. Betul. Maksudnya bayilah. Cuma kat kita tak nampaklah macam bayi betul. Bayi pokok ni lah. Bayi pokok. Ya. Gamit jantan yang kedua pula akan bersatu dengan nukleus berkutub ini untuk membentuk endosperma. Boleh. Okey. Apa itu endosperma? Endosperma itulah yang membekalkan nutrien bagi percambahan zigot itu nanti. Boleh, Irfan? Boleh, Cikgu. Boleh. Kita cuba tengok balik. Cikgu tengokkan dekat sini. Nampak tak? Ini adalah persenyawaan sel telur. Nampak tak sel sinergik tadi dah tak ada dah. Sebab dia dah bagi isyarat untuk gamit jantan ni mensenyawakan sel telur. Di situlah dah habis dah tugas pengapit itu tadi. Tapi ada gamit jantan yang kedua akan bersatu dengan nukleus berkutub kat sini untuk membentuk endosperma. Okey. Nampak macam susah tapi harap-harap Irfan faham. Faham, Cikgu. Faham. Irfan cuba hadap sekarang ni. Cuba. Ada hadap dah hadam. Hadap okey. dan hadam. Itu Betul. yang penting. Jadi, tadi nampak tak sel telur setelah disenyawa kan menjadi zigot. Tadi satu lagi, gamit jantan tadi bersatu dengan nukleus berkutub untuk membentuk tisu endosperma. Okey. Senang je kan? Maknanya Cikgu tadi, tisu endosperma ni adalah bertugas sebagai membekalkan nutrien. Membekalkan nutrien. Okey. Tapi- Sekiranya ada berlaku apa-apa dekat tisu tu, apa akan terjadi, Cikgu? Itulah maksudnya biji benih itu tidak boleh bercambah sebab tisu faham. endospermanya tidak boleh membekalkan Nutrien. Tapi itulah sebenarnya proses persenyawaan ganda dua. Maksudnya kita senyawakan sel telur satu. Kali kedua kita tak cakap kita senyawakan, kita Lekatkan. satukan Satukan. dengan nukleus berkutub. Okey. Proses dia harap-harap Irfan boleh faham satu demi satu. Jadi kita tengok kat sini. Okey. Ini cikgu cuba cikgu kacuk-kacukkan dia macam tu. Irfan cuba susut. Yang mana Okey. satu yang berlaku dahulu. Boleh Cikgu berikan masa sedikit untuk Irfan Boleh, baca dulu? Irfan. Okey, kita lihat dulu. Mungkin Di sini. murid-murid di rumah juga boleh cuba bersama Irfan hari ini. Boleh. Kita lihat bagaimanakah susunan yang sebenarnya. Susunan yang sebenar. Okey, baik. Boleh Irfan mulakan? Boleh. Irfan nampak yang pertama sekali, debunga dipindahkan ke stigma. Betul. Mesti. Okey, Mesti itu yang pendebungaan pertama. berlaku dahulu. Okey. Nombor satu. Baik, yang kedua, akan berlaku proses pencambahan debunga membentuk tiub debunga. Betul. Okey. Yang kedua. Yang kedua, okey. Yang ketiga, kita ada dua nukleus, iaitu nukleus penjana dan juga nukleus tiub. Dan untuk yang ketiga ni, nukleus penjana membahagi secara mitosis membentuk dua gamet jantan. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, nukleus tiub merosot dan kedua-dua gamet jantan masuk ke dalam pundi embrio. Okey. Baik. Okey, Irfan tengok dulu. Rasanya betul. Lepas tu, tiub debunga menembusi oval melalui mikropil. Okey. Itu dan- yang terakhir. Dia terakhir. Itu yang terakhir. Ya, Jadi okey. kita tengok susunan dia betul ke tak apa yang Irfan cakap. Pertama, debunga dipindahkan ke stigma. Okey. Yang pertama. Yang kedua, percambahan debunga. Haruslah. Stigma ada gula, jadi boleh berlaku percambahan.
Nombor 2, bila dah berlaku percambahan ini, nukleus penjana di belakang tadi akan membahagi secara mitosis. Membentuk gamet jantan seperti Irfan jawab tadi. Nombor 4, tiup debunga menembusi ovul melalui mikropil. Alright, dia dah menembusi dulu. Terbalik tadi. Kenalah dia tembus dulu. Barulah kedua-dua gamet boleh masuk. Boleh murid-murid kat rumah. Betul. Apa yang Irfan cakap tadi betul. Cuma susunan di bawah sahaja. Tapi jangan risau. Sebab cikgu dah agak ini akan berlaku. Jadi, cikgu sediakan nombor 2. Sekiranya semua ini telah berlaku, apa akan berada di sini? Irfan cuba tengok. Baik. Okey. Kita jawab dulu yang pertama, cikgu. Irfan cuba yang terbaik untuk kali ini. Okey. Baik. Bismillah dulu. Bismillah. Okey. Gamet jantan pertama mensenyawakan sel telur. Okey. Dan membentuk zygote ataupun diploid. Sebab haploid jadi diploid. Okey. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Kita yang tengok kedua, betul ke tidak. Gamet jantan kedua akan bercantum dengan 2 nukleus kutub. Sini. Dan membentuk nukleus endosperma yang membekalkan nutrien. Okey, jadi kita tengok betul ke tidak jawapan Irfan hari ini kan. Tengok risau. Okey. Kita lihat dulu. Betul. Gamet jantan pertama mensenyawakan sel telur dan membentuk zigot. Gamet jantan kedua akan bercantum dengan nukleus kutub dan membentuk nukleus endosperma yang akhirnya akan menjadi tisu endosperma. Mudah bukan? Mudah je cikgu. Semua dah ABC insya-Allah. Jadi bila mudah, bagi Irfan 1 apple hari ini. 1 apple. Okey. Itulah dia penjelasan mengenai proses persenyawaan yang berlaku di bunga. Ya, betul. Dan untuk itu ganda 2. Betul. Nak tanya sikit satu soalan sebelum kita baik. Kenapa kalau pokok ni kita ada 2 persenyawaan? Kalau manusia ada 1 je cikgu. Seringkas. Secara ringkasnya, kerana bila ada dua-dua persenyawaan berlaku ni, kita tahu satu zigot telah berkembang. Jadi bila kita senyawakan satu lagi sel kutub, maksudnya nutrien itu hanya untuk zigot yang sedang berkembang tu. Maksudnya kita tak membazir tenaga bagi membekalkan, besarkan endosperma sekiranya embrio ataupun zigot tidak berlaku. Jelas sekali. Terima kasih cikgu untuk penerangan di segmen ini. Jadi jom kita berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami tentunya di slot menengah atas Didik TV KPM. Didik TV KPM. Inilah dia slot menengah atas Didik TV KPM bersama saya Irfan dan tentu kita masih bersama dengan Cikgu Aira. Untuk kali ini pula cikgu, diskusi kita mengenai topik kita ni apa pula perbincangannya? Baik Irfan, inilah yang ditunggu-tunggu oleh murid. Dari mana datangnya buah? Apa kaitannya dengan bunga? Apa jawapannya cikgu? Apa jawapannya? Jadi hari ini cikgu akan cerita balik. Kita belajar tentang struktur bunga. Ada jantan dan betina. Bila bunga daripada struktur jantan pindah kepada stigma, akan berlaku percambahan kerana ada gula pada stigma itu. Dan bila nukleus masuk, bila akan berlaku persenyawaan ganda 2 di mana satu gamet jantan akan mensenyawakan sel telur, satu lagi gamet jantan akan bersatu dengan nukleus berkutub membentuk tisu endosperma. Jadi apa kaitan semua ini dengan pembentukan buah dan biji benih hari ini Irfan? Inilah yang murid-murid kena tahu. Baik. Tadi ada persenyawaan di antara gamet jantan dan juga sel telur membentuk zigot. Betul tak Irfan? Betul cikgu. Jadi zigot ini akan melaksanakan mitosis. Jadi daripada ada zigot, sekarang ada 2 embrio. Okey. Di atas ni kita panggil sebagai
Di atas kita panggil sel terminal, di bawah adalah sel basal. Alright, terminal di atas, sel basal di bawah. Daripada satu zigot membahagi membentuk sel terminal dan sel basal. Okey, murid-murid nampak saja macam banyak sangat informasi yang perlu diingat, tapi jangan risau. Kalau kita faham, insya-Allah lekat dekat dalam otak. Jadi di sini, sel basal ni satu dia akan letak je dekat bawah ni. Dan sel basal masih akan membahagi dan membentuk penggantung. Jadi murid-murid kalau tengok dekat dalam buku teks, sel-sel yang kecil ini kita panggil sebagai penggantung. Di bawah masih lagi sel basal, ada satu yang tolong lekat pada biji benih. Di atas pula, sel terminal yang atas ni tadi Irfan, dia akan membahagi dengan banyak dan membentuk struktur cantik macam ni. Macam bentuk hati macam ni. Ini yang kita panggil sebagai embrio buah. Bila dah ada embrio macam bayilah. Macam bayi, manusia daripada zygote jadi embrio dan menjadi fetus iaitu bayi. Sama juga macam pokok. Jadi ini adalah struktur biji benih. Cikgu besarkan struktur biji benih ni tadi. Bila dia dah berkembang, di bawah ni masih ada penggantung. Kita nampak gambar kecil je ada penggantung. Di sini embrio di bawah sekali akan membentuk menjadi radikal. Okey, cara senang nak ingat Irfan, radikal mula huruf R. Okey. Kalau R, kalau bahasa Inggeris kita ingat root. Root akar. Jadi inilah yang akan bertunas menjadi akarnya nanti. Radikal tu cikgu. Radikal. Baik. Di atas ini kita ada plumule. Plumule ni nanti akan berkembang menjadi pucuk. Ingat huruf P. P. Plumule. Okey. Pucuk. Di atas dua ni pula Irfan adalah cotyledon. Okey, untuk biji benih ni ada dua cotyledon. Maksudnya pokok ini adalah eudicot. Mungkin ada juga biji benih yang murid-murid mungkin tengok biji benihnya berbeza. Itu mungkin monocotyledon. Ini adalah dieucotyledon. Eudicot mempunyai lebih daripada satu cotyledon. Inilah Irfan, biji benih yang terhasil selepas persenyawaan ganda dua itu tadi. Kita lihat tadi persatuan gamet jantan tadi dengan nukleus berkutub akan membentuk tisu endosperma. Jadi sebenarnya di sinilah Irfan, bila pokok tu dekat dalam biji benih, yang tolong bagi nutrien adalah datang daripada tisu endosperma ni. Dia nak pastikan anak dia nanti boleh bila pergi biji benih ni ditanam dekat tempat lain nanti, dia nak pastikan anak dia sihat. Jadi dia bagi nutrien. Itu yang pertama Irfan. Jadi sekarang kita bolehkah anggarkan sebenarnya biji benih ni macam bayi kepada pokok Baru dilahirkan. Baru dilahirkan. Jadi biji benih selalu kita jumpa dekat dalam buah kan? Betul. Dekat luar dia tu yang kita makan tu tadi sebenarnya adalah ovari bunga. Itulah jawapan dia. Itulah jawapannya. Jadi ovari ni dia akan membengkak dia untuk melindungi biji benih ni. Itu yang kita makan. Jadi murid-murid, kita dah tahu betapa berharganya buah ni dan biji benih untuk tumbuhan. Jadi selepas ini kalau murid-murid beli ataupun makan buah tembikai ke apa kan, bila jumpa biji dia jangan buang je macam tu. Simpan, cikgu. Kita simpan, kita tanam tempat yang betul. Sebenarnya lah kalau cikgu suka cakap pada pelajar-pelajar, murid-murid cikgu lah kata sebenarnya buah ni boleh kita katakan sebagai tanda terima kasih pokok kepada kita sebab tolong sebarkan biji benih dia. Jadi itulah asalnya daripada bagaimana bunga berlaku pendebungaan, berlaku percambahan, terhasilnya biji benih dan jadilah buah yang kita makan. Okey. Cikgu baru sahaja terangkan kepada Irfan semua benda ni. Harap-harap masih segar lagi kan? InsyaAllah cikgu. Soalan yang sama saja. Cikgu Baik. cakap tadi. Okey. Irfan boleh ni balik. Irfan boleh, cikgu tanya, Irfan boleh jawab Imbas balik. kembali, Imbas kembali. Baik.
Jadi sekarang ni Irfan, tadi persenyawaan antara gamit jantan dengan sel telur dekat ovul ini akhirnya akan membentuk apa? Okey. Kalau untuk itu, dia akan membentuk biji benih, cikgu. Benar, itulah biji benih kan. Sebab akhirnya maksudnya dekat dalam biji benih ada embrio. Baby pokok. Comel. Okey, itu yang pertama. Yang kedua pula, soalan cikgu. Tadi cikgu kata ovari dia akan membengkak betul. untuk melindungi biji benih. Jadi sebenarnya ovari bunga itu akan menjadi apa? Ovari itu sebenarnya akan menjadi buah yang kita makan selama ni, cikgu. Benar. Adakah Irfan lepas ni akan rasa lebih bersyukur lepas makan buah? Okey. Pasti, cikgu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Aira kerana berdiskusi dengan kita mengenai pembiakan seks dalam tumbuhan berbunga. Betul. Jadi, untuk cikgu kita dapatkan rumusan, cikgu silakan. Boleh. Jadi untuk rumusannya hari ini pembiakan seks untuk bunga ini kita perlu tahu struktur bunga yang asal, kita ada struktur jantan, struktur betina. Bila berlaku pendebungaan ini maksudnya adalah perpindahan debunga daripada struktur jantan kepada stigma struktur betina. Akan berlaku percambahan debunga ini di mana akan berlaku persenyawaan ganda dua. Satu gamit jantan akan mensenyawakan sel telur, satu lagi akan bersatu dengan nukleus kutub di mana persenyawaan ini akhirnya akan membentuk biji benih dan juga ovari akan membesar, membentuk buah di mana yang mungkin murid-murid tonton ni mungkin tengah makan buah. Itulah datangnya buah kita sebenarnya. Okey, cikgu nak tanyalah macam mana prestasi saya untuk hari ini sebagai murid cikgu lah. Sebagai Irfan sebenarnya cikgu nak nangis rasa macam bersyukur mendapat pelajar seperti Irfan. Alhamdulillah. Hari ini Irfan berjaya menjawab keempat-empat soalan cikgu dengan betul. Jadi silalah ambil satu lagi apple untuk memenuhkan prestasi Irfan pada hari ini. Tahniah cikgu ucapkan. Terima kasih cikgu. Dan nak tanya jugalah bagaimana rakan-rakan saya yang di rumah ni nak dapatkan latihan pengukuhan dekat mana cikgu? Okey, sekarang latihan boleh didapat di Sumber Delima, betul Irfan? Portal Delima? Portal Delima. Jadi untuk murid-murid dekat rumah boleh melayari Portal Delima untuk mendapatkan lebih banyak latihan dan nota. Itu dia. Terima kasih lagi sekali kepada Cikgu Aira dan tentunya kita terima kasih kepada Cikgu Kulina kerana bersama kami untuk episod kali ini. Kita kena belajar biologi ni untuk memahami ciptaan Tuhan kerana sangat dekat dengan kita. Kalau kita jumpa lagi dengan itu, Assalamualaikum, salam sejahtera. Didik TV KPM.